Ini punca sebenar mengapa UMNO jadi rebutan. Akhirnya, PAS tetapkan keputusan. MB Pulau Pinang mahu kenakan tindakan pada MB Kedah. PAS tak sanggup bersatu bersendirian. UMNO kini menjadi rebutan rakan blok pembangkang iaitu PKR, DAP dan Parti Amanah Negara Amanah untuk menjalinkan kerjasama. Senario itu membuktikan UMNO berada di landasan betul dan tepat sebagai parti yang berjaya membela nasib rakyat serta mengemudi negara selama lebih 60 tahun. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Kelantan, Nur Hariri Muhammad Nur berkata, ini semua berkat kesabaran, sifat istiqamah dan semangat wajah ahlinya dalam perjuangan. Kalau dahulu ramai mencemuh, kononnya UMNO ini parti tidak laku, parti lapuk. Sekarang tuduhan mereka semuanya meleset sama sekali. UMNO ternyata menjadi rebutan oleh PKR, Amanah dan DAP untuk menjalinkan kerjasama. Malah ada yang bertanya, kerana apa parti pembangkang ini berminat dengan UMNO? Tidak dinafikan kerana UMNO adalah sebuah parti berpengalaman mengemudi negara dan mempunyai organisasi yang kukuh di peringkat cawangan, bahagian, majlis tertinggi sehingga ke institusi presiden, katanya dalam kenyataan. Nur Hariri yang juga Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Pasir Mas menjelaskan institusi presiden perlu dihormati tidak kira siapa pun memegang jawatan itu kerana ia pilihan dari ahli di cawangan secara demokrasi. Katanya, jatuh presiden, maka runtuhlah parti UMNO. Oleh itu jangan kita termakan dengan agenda sulit parti lain yang mahu melemahkan kekuatan kita sama ada dari luar dan juga dalaman. Setiap presiden mempunyai kebijaksanaan dan kepakaran masing-masing mengemudi parti, apatah lagi mengetuai parti dalam keadaan UMNO, bukan parti kerajaan, katanya. Beliau menjelaskan di era Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai presiden, beliau berjaya memulihkan kestabilan politik dalaman walaupun berdepan dengan fitnah yang memuncak sebelum diserahkan baton pimpinan kepada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Ternyata, semangat besar Ahmad Zaid pula ialah tidak mengalah dengan usaha dan desakan pihak tertentu supaya UMNO dibubarkan walaupun mendapat pelbagai tomahan, fitnah dari segenap arah. Bayangkan bagaimana jerih perihnya Presiden mengemudi parti keramat ini tanpa jawatan dalam kerajaan sementara dana pula disekat untuk mematikan UMNO. Oleh itu, usahalah menuding jari sesama kita, cermin diri kita dulu apa yang telah kita lakukan untuk UMNO sama ada menaikkan imej ataupun mengeruhkan lagi keadaan. Janganlah mengadu domba demi mencari peluang untuk naik tangga kepimpinan dengan cara tepat. UMNO sentiasa menjadi pejuang masalah rakyat. UMNO menjadi tempat rujukan untuk rakyat dan UMNO sentiasa membela rakyat, ujarnya. Untuk itu, kata beliau, UMNO boleh memilih untuk mengadakan kerjasama dengan parti politik yang ikhlas dan parti yang sanggup bersama susah dan senang dengannya. Apa yang penting, sebutan keikhlasan itu perlu diterjemahkan dalam bentuk tindakan. Kita jaga parti kita dengan sepenuh hati. UMNO ini wadah bagi orang Melayu Islam untuk kekal bertahan dalam arus kuasa politik negara ini, katanya. PAS bekerjasama dengan parti-parti dalam Perikatan Nasional supaya dapat menghadapi pilihan raya umum ke-15 sebagai kerajaan dan bukannya pembangkang, kata Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Katanya langkah PAS sangat panjang melangkaui langkah syaratan yang menyaksikan Pakatan Harapan tumbang dan PAS menjadi salah satu komponen kerajaan Perikatan Nasional. PAS bersama dalam melakukan perubahan kerajaan daripada Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional yang dilaksanakan secara demokratik mengikut undang-undang yang sah dan berprinsip. Langkah ini diambil bagi menyertai PRU15 sebagai kerajaan sementara, bukan lagi sebagai pembangkang seperti dahulu. PAS melangkah menuju PRU15 bersama 3 model kerajaan negeri iaitu Kedah, Terengganu, Kelantan dan menyertai Kabinet Kerajaan Pusat. Langkahnya sangat panjang, bukan sekadar langkah syaratan, katanya dalam catatan minda Presiden di Facebook. Pun begitu, daripada catatannya, tidak jelas apa langkah yang telah direncana oleh PAS. Bagaimanapun 2 hari lalu, anggota Jawatan Kuasa PAS Pusat, Khairuddin Ahmad Razali berkata bahawa PAS, UMNO dan Bersatu perlu memenangi PRU15 dengan majoriti 2/3. Hal itu katanya akan membolehkan persempadanan semula pilihan raya dibuat bagi memberikan manfaat kepada Melayu Islam. Berdasarkan Perkara 113/2/2 Perlembagaan Persekutuan, Parlimen boleh meluluskan persempadanan baru pilihan raya apabila telah sampai tempohnya tanpa kelulusan 2/3 Dewan Rakyat.
sempadan pilihan raya untuk Sarawak tidak boleh diubah sehingga 2023, diikuti Sabah pada 2025 dan Semenanjung Malaysia pada dua cadangan Khairuddin bahawa perlunya majoriti 2/3, berkemungkinan satu isyarat bahawa PAS berniat meminda Perlembagaan Persekutuan supaya persempadanan semula pilihan raya boleh dibuat lebih awal. Bagaimanapun sekutu PAS, UMNO dan Bersatu hampir pasti bertembung dalam PRU akan datang. Beberapa pihak dalam UMNO menuntut PAS untuk membuat pilihan berbanding kekal tidak berpihak. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow memberi amaran mengambil tindakan undang-undang dan mengemukakan bantahan rasmi kepada kerajaan pusat bagi menyelesaikan kemelut isu mentahnya dengan Kedah. Sekiranya Menteri Besar Kedah ini berpendapat bahawa beliau sewenang-wenangnya dapat melaksanakan projek di Kedah yang secara langsung mengancam bekalan air di Pulau Pinang, beliau silap. Sekiranya projek beliau memberi kesan buruk kepada Pulau Pinang, kita akan bertindak segera untuk menghentikannya serta-merta, katanya. Chow mengulas kenyataan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor yang akan melaksanakan projek takungan air pinggiran sungai atau TAPS pada tahun ini. Chow juga berkata dia mempertimbangkan untuk mengusulkan bantahan untuk dibahaskan di Parlimen atau mendapat injangsi mahkamah untuk menghentikan projek itu. Sanusi pernah menyatakan kesediaan untuk bersemuka di mahkamah berhubung isu itu. Bagaimanapun berkata, pihaknya masih membuka ruang kepada Pulau Pinang untuk menyelesaikan perkara tersebut secara timbang tara. Kedah sedang merancang beberapa projek yang dijangka memberi impak terhadap aliran Sungai Muda yang pada masa ini menjadi sumber air mentah Pulau Pinang. Dilaporkan projek-projek tersebut untuk menakung air bagi menstabilkan paras air Sungai Muda sewaktu musim kemarau. Sanusi juga membayangkan kemungkinan Pulau Pinang terpaksa menggunakan air selut jika mereka berkeras enggan membayar caj air mentah kepada Kedah. Bagaimanapun, Chow memberitahu bahawa semua skim berkaitan air yang dicadangkan Kedah turut tertakluk kepada kelulusan oleh Kerajaan Persekutuan. Berkemungkinan Kedah juga mungkin memerlukan dana persekutuan dalam bentuk pinjaman atau geran untuk menjalankan projek berkaitan air. Oleh itu, Menteri Besar Kedah boleh mencadangkan, tetapi Kerajaan Persekutuan dan atau undang-undang negara boleh melupuskannya. Secara ringkasnya, Kedah tidak boleh menjalankan projek yang melibatkan ulu muda yang tidak sah atau tidak dipersetujui oleh Kerajaan Persekutuan, katanya. Sementara itu, katanya, tiada keperluan bagi Pulau Pinang membayar caj air mentah. Sejak tahun 1973, Pulau Pinang secara sah mengekstrak air mentah dari Sungai Muda tanpa membayar Kedah. Tiada pembayaran yang berlaku kerana tidak ada alasan perundangan yang bagi Pulau Pinang membayar Kedah. Pulau Pinang tidak pernah menandatangani sebarang perjanjian MOU atau perjanjian persefahaman antara kontrak untuk membayar Kedah, katanya. Dikala UMNO hampir pasti memutuskan hubungan kerjasama dengan Bersatu, PAS pula nampaknya masih tetap dengan pendirian, tidak mahu meninggalkan mana-mana daripada rakan sekutunya itu menjelang pilihan raya umum ke-15 nanti, kata Ketua Penerangan PAS Kamaruzaman Mohamad. Kedua-dua parti itu telah membuat pengorbanan besar dalam menjayakan pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional yang diterajui Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Kamaruzaman berkata, Bersatu dan UMNO sama-sama telah melakukan pengorbanan besar membentuk pentadbiran Perikatan Nasional. Katanya, UMNO sebagai sekutu dengan kerusi paling banyak berkorban memberi laluan kepada Perdana Menteri daripada Bersatu. Sementara itu, kata Kamaruzaman lagi, Bersatu pula telah membuat pengorbanan besar dengan sanggup keluar daripada Pakatan Harapan bagi membentuk Perikatan Nasional. Oleh hal yang demikian, Bersatu tidak harus dibiarkan sendirian untuk menghadapi PRU15 kerana katanya, prinsip berkawan bukanlah hanya berkawan ketika memerlukan semata-mata. Orang kata kalau PAS dengan UMNO pun dah boleh cukup untuk bekerjasama, boleh membentuk kerajaan pada PRU15 dengan kedua-dua pangkalan yang ada. Tetapi bagaimana dengan pengorbanan rakan kita Bersatu yang sudah keluar daripada Pakatan Harapan? Nak masuk PRU macam mana? Takkan nak biar mereka terkontang-kanting? Ini rakan yang tidak setia. Berkawan hanya masa perlu, dah tak perlu, tendang letak ke tepi. Kita prinsip kita nak berkawan secara jujur dengan semua orang, katanya. Bagi Kamaruzaman, isu yang paling penting bukanlah soal siapa Perdana Menteri, tetapi bagaimana ketiga-tiga parti itu dapat duduk bersama dan berbincang bagi mencari jalan mengekalkan Kerajaan Perikatan Nasional selepas PRU nanti. Dia berkongsi nada serupa dengan beberapa pemimpin PAS yang mahu kerjasama antara ketiga-tiga parti itu diteruskan sehingga PRU15 dan PAS katanya mengambil pendirian untuk memperkasa mufakat nasional dengan UMNO dalam masa yang sama mempertahankan Perikatan Nasional. Untuk itu, katanya, setiap pihak di dalam Perikatan Nasional harus menerima kebaikan atau keburukan, kelebihan maupun kekurangan masing-masing bagi membolehkan mereka menang pilihan raya akan datang. Maka PAS melihat bahawa untuk politik menjelang PRU, semua pihak dalam Kerajaan Perikatan Nasional perlu duduk bersama untuk meneruskan kerajaan yang ada. Sebab tanpa satu sahaja parti politik ini, dia akan menjejaskan keputusan PRU15 nanti, katanya.
Majlis Tertinggi UMNO telah membuat keputusan untuk memutuskan kerjasama dengan Bersatu menjelang PRU15, menjadikan hubungan keduanya ibarat retak menanti belah. Keputusan itu ditentang sebahagian UMNO negeri dan pemimpin UMNO sendiri, menyebabkan adegan dakwa-mendakwa yang mencetuskan gelaran-gelaran seperti kluster mahkamah, kluster menteri dan kluster broker di dalam UMNO. Hubungan UMNO dan Bersatu sememangnya tegang sejak awal penubuhan Perikatan Nasional. Malah kenyataan Presiden UMNO, Ahmad Zaid Hamidi sejak awal lagi memberi bayangan kerjasama antara kedua-dua parti itu hanya akan bertahan sehingga PRU15 sahaja. Lebih-lebih lagi Bersatu yang merupakan parti serpihan UMNO membuka pintunya untuk ramai ahli parlimen UMNO melompat menyertainya ketika mereka bersama Pakatan Harapan selepas Barisan Nasional tumbang dalam PRU14. Pun begitu kata Kamaruzaman dalam politik, tidak ada yang mustahil. Malah akuinya PAS kini memainkan peranan untuk menjadi pendamai antara UMNO dan Bersatu.